خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, pelajar-pelajar yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ni sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita, Qiraat Asim, di tajuk hukum nun dan mim musyaddadah, di halaman yang ke-326 kitab tajwid Al-Quran ini. Siapa yang ada boleh buka tajwid ni, kitab tajwid ini muka surat 326 insya-Allah. Okey, kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan di petang ini Allah Subhanahu Wa Taala masih tetapkan dan memilih kita untuk berada dalam halaqah Al-Quran, majlis-majlis Al-Quran, majlis yang mengajakkan kita kepada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya saya doakan istiqamah bersama dengan Quran dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan syafaat, iaitu pertolongan Al-Quran kepada kita di akhirat nanti insya-Allah. Baik, bersama-sama dengan saya pada petang ini alhamdulillah Puan Liza Arifin, Aminah Hitam, Rakiah Abdul Rahim, Bunga Tanjung, Datuk Marina Muhammad, Bunga Tanjung, Syida Shah,
Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas respon yang diberikan di Shah Alam. Jelas, Manjung juga jelas. Alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih. Selamat datang juga Kak Zack, Zakia Muhammad Amin, Nani, dan yang lain-lain lah. Hasniati, Azwa, Muhammad Yusof. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ni, siapa yang ada kitab tajwid ini, boleh buka kitab tajwid ini, tajwid Al-Quran, Qiraat Asim, jilid yang pertama. Di halaman 326 menyambung pengajian kita pada pagi tadi. Pagi tadi kita cerita ataupun kita menyambung tajuk ikhfa. Tajuk ikhfa hakiki. Maka pada petang ni kita masuk tajuk baru iaitu hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Seperti biasa sebelum saya melanjutkan, saya mohon para jemaah sidang penonton semua untuk menekan button like di bawah dan juga button love sebagai tanda sokongan dan kasih kita terhadap Al-Quran, dan menekan button share untuk berkongsi dengan siaran ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Boleh tap nama-nama mereka supaya mereka pun turut serta bersama-sama belajar Al-Quran. Dengan perkongsian itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan kongsikan pahalanya ke akaun akhirat kita insya-Allah. Baik, kalau semua telah bersedia, insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita. Selamat datang yang baru join daripada Dubai. Kak Hasniati pun alhamdulillah jelas. Kak Salmah Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Baik. Muka surat 326, siapa yang ada kitab, buka kitab masing-masing. 326, tajuk hukum nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Okey. Nun musyaddadah. Nun, huruf nun yang bersabdu. Bahasa Melayu kita kata bersabdu lah. Adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid di atas keduanya. Jadi kalau kita baca Quran, kita nampak ada huruf mim ataupun huruf nun yang di atasnya ada tanda sabdu tu. Okey. Tanda W tu. Contoh summa ataupun inna, surah Al-Maidah ayat 32. Dalam Al-Quran, nun musyaddadah dan mim musyaddadah terdapat pada kalimah isim, fi'il dan huruf. Kalau yang belajar bahasa Arab, dia tahulah ini kalimah ni kalimah isim, kata nama. Ini kalimah kata perbuatan. Ini kata adalah huruf. Okey. Cuba tengok contoh dalam jadual yang disediakan. Kata nama manna'in. Manna'in. Mim musyaddadah. Contoh hammazin. Famanna, dammara, anna, summa. Okey, jadi itu contoh-contoh mim yang ada sabdu dan contoh nun yang bersabdu. Huruf musyaddadah asalnya adalah dua huruf. Huruf pertama sukun, huruf kedua berbaris. Asal sabdu itu adalah huruf tersebut ada dua huruf. Satu huruf yang mati, satu lagi huruf yang berbaris. Maka diidghamkan menjadi satu huruf yang bertasydid. Contoh inna, asalnya inna. Inna. Contoh. Dalam Al-Quran terdapat juga huruf musyaddadah hasil gabungan dua kalimah. Asalnya dua kalimah tetapi ditulis dalam satu kalimah sahaja. Mengikut resam. Asal amma tu asalnya an dan ma. An dan ma. An satu perkataan, ma perkataan yang lain. Tapi dalam Al-Quran dia dah tulis, dia buangkan nun, ditulis amma. Dan mim itu diletakkan musyaddadah. Mim yang musyaddadah, mim yang bersabdu. Surat 327. Ulama dhab ni ulama yang meletakkan tanda-tanda, simbol-simbol, baris-baris ini. Berselisih pendapat mengenai tanda tasydid. Di kalangan ulama-ulama yang letakkan tanda-tanda ni, mereka berbeza pandangan lah pada meletakkan tanda sabdu itu. Mereka terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu setengah ulama, antaranya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni memang antara ulama tajwid juga, ulama Al-Quran, dan para sahabatnya mengatakan bahawa tanda tasydid, tanda sabdu itu adalah diambil daripada kepala shin, yang dibuang titiknya, yang diambil daripada kalimah syadid. Kalimah syadid, dibuang dal, buang ya, buang dal, kemudian buang titik shin. Jadilah bentuknya macam sabdu tu. Mereka berhujah bahawa shin berada di hadapan. Huruf yang di hadapan menguasai huruf yang di belakang. Inilah pendapat yang masyhur dan dipilih oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Okey, ini satu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua,
Setengah di kalangan ulama yang lain pula mengatakan tanda tasydid itu adalah gabungan daripada dua dal. Syadid. Kan dua dal. Dal, ya, dal. Digabungkan dua dal tu, kemudian dilentangkan ke atas. Dal tu asalnya macam ni bentuknya. Tapi digabungkan jadi dua, ada dua dal, kemudian diterbalikkan gitu. Gitu. Jadi terangkat dua sayapnya ke atas yang diambil daripada kalimah syadda. Syadda. Mereka berhujah bahawa dal adalah 2/3 dari kalimah tersebut, maka yang banyak itu menguasai yang sedikit. Kenapa pandangan kedua ni kata dal pula? Sebab dalam kalimah syadid itu, dal tu ada dua. Shin tu satu je. Ya. Maka yang banyak itu menguasai sedikit. Inilah yang dipilih oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi masing-masing ada hujah dan masing-masing ada pendapat yang sendiri. Yang penting masing-masing sepakat bentuknya macam W tu. Okey. Jadi kita boleh ceritalah kalau orang tanya daripada mana datang pangkal bentuk sabdu tu. Jadi rupanya daripada huruf shin. Dan ada pandangan kata daripada huruf dal yang digabungkan. Anak saya. Mus'ab. Apa? Dia main kat bawah ya. Tutup pintu. Okey. Berkata sahibul matan Az-Zail. Ni panjanglah cerita ni kenapa datangnya nun dan mim syaddadah tu. Macam mana datang bentuk rupanya tu. Ditulis ke dalam surat 328. Nun musyaddadah dan mim musyaddadah wajib. Nampak wajib nama ni? Kena. Mesti. Dibaca dengan gunnah. Sekadar dua harakat. Sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Maknanya bunyi dengungnya tu dibunyikan. Dengungnya dibunyikan. Sama ada bacaan wasal, bacaan sambung. Ataupun huruf nun ataupun mim tu berada di hujung. Maka kena juga dengung. Contoh nun musyaddadah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lahun. Dengungkan. Tetap walaupun dia berada di hujung. Contoh mim musyaddadah pula. Fa'asabakum ghammam bigham. Tutup bigham. Walaupun dia berada di hujung. Tapi ada kitab dia akan nampak, wah begitu. Yang tak ada kitab ni nampaknya tertanya-tanya, dia hanya dapat mendengar sahajalah. Saya cadangkanlah siapa yang ada sedikit kelebihan duit tu boleh belanjakan, membelikan kitab ini. Kitab ni siapa yang nak boleh PM saya. Harga dia tu RM80 kalau satu jilid. Kalau nak beli 2 jilid, sebab kita sekarang ni dalam muka surat 328, tak banyak lagi, dengan sikit lagi nak habis. Kemudian kita akan masuk ke jilid yang kedua pula. Baik. Berkata Syekh Sulaiman Jamzuri, dan dengungkanlah olehmu akan mim serta nun bertasydid dan dinamakan kedua-duanya huruf gunnah. Huruf mim dan nun tu dinamakan keduanya ini adalah huruf gunnah, huruf yang berdengung. Selamat datang Ustaz Muawiz Al-Ansari, Imam Masjid Diraja Kelang. Masya-Allah, ni imam besar ni Encik Suhaimi Ghazali, Nur Aziz Tahrifin dan yang lain-lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkata Imam Ibnul Jazari, dan nyatakanlah olehmu akan gunnah. Jelaskan oleh kamu, wahai pembaca-pembaca Quran, akan dengungnya pada nun dan mim apabila kedua-duanya bersabdu. Nombor 6, gunnah. Gunnah tu maksudnya dengung. Dari sudut kesempurnaannya ada 5 martabat. Dengung ni ada 5 martabat dengung. Orang kata level dengung. Di sini disusun mengikut martabat yang paling kuat hinggalah martabat yang paling lemah. Huraiannya seperti berikut. Jadi kita boleh tahulah. Di sebenarnya ada martabat gunnah, ada martabat mad. Hukum mad ni dia ada martabat-martabat juga. Mad apa yang paling tinggi? Mad apa yang kedua, ketiga dan keempat? Begitu juga dengung. Dengung ni ada dengung yang paling tinggi, dengung yang sederhana sikit dan dengung yang kurang. Baik. Tengok martabat gunnah. Gunnah yang terdapat pada nun musyaddadah dan mim musyaddadah baginya 7 keadaan. Mim dan nun musyaddadah sini pun ada 7 keadaan. Siapa yang boleh ingat ni? Saya pun tak ingat. Baik.
Yang pertama, nun musyaddadah dalam satu kalimah dan dinamakan wajibul gunnah. Kalau nun yang bersabdu itu berada dalam satu kalimah, maka dinamakan wajibul gunnah. Inna. Yang kedua, mim musyaddadah dalam satu kalimah dan dinamakan wajibul gunnah juga. Yang kedua ni mim musyaddadah. Yang pertama tadi nun musyaddadah. Yang kedua mim musyaddadah. Mim musyaddadah dalam satu kalimah juga dinamakan wajibul gunnah. Imma. Yang ketiga, nun musyaddadah dalam dua kalimah. Ini dua kalimah pula. Hasil daripada idgham nun sakinah ataupun tanwin pada nun. Faman nakasa. Faman nakasa ni, nun yang kedua tu bersabdu sebab berlaku idgham. Kemasukan nun yang pertama kepada nun yang kedua, maka diletakkan tanda sabdu pada nun yang kedua itu. Ini level yang ketiga ni. Contoh faman nakasa ataupun siddiqan nabiyya, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Maka dimasukkan tanwin kepada nun, maka apabila berlaku idgham, ini level yang ketiga. Level pertama tadi nun bersabdu, kedua mim bersabdu dalam satu kalimah. Yang ketiga nun bersabdu tapi dalam dua kalimah kerana berlaku idgham. Yang keempat, mim musyaddadah dalam dua kalimah hasil daripada idgham nun sakinah dan atau tanwin pada mim. Contoh wa man ma'aka. Di situ mim tu bersabdu tapi sebelumnya ada nun mati. Berlaku idgham. Kemasukan nun mati kepada huruf mim. Asalnya wa man tapi jadi wa man ma'aka sebab berlaku idgham. Mim yang kedua, mim yang selepasnya itu diletakkan tanda sabdu. Ataupun ismam mubina. Bersama juga tanwin bertemu dengan huruf mim. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, mim musyaddadah, mim yang bersabdu dalam dua kalimah hasil daripada idgham mim sakinah pada mim. Yang ni mim jumpa mim. Yang sebelumnya tadi tu nun bertemu dengan mim. Yang ni mim jumpa dengan mim, idgham mislain. Kam min fi'atin, kam min fi'atin. Kam tu. Mim mati bertemu dengan mim. Maka mim yang kedua diletakkan sabdu. Maka sabdu yang mim kedua itu bukan sabdu yang orang kata sabdu yang asal. Dia sebenarnya tak ada sabdu. Tapi sebab berlaku idgham, maka diletakkan tanda sabdu. Ini level yang keberapa? 5. Yang keenam, mim musyaddadah, mim yang bersabdu dalam dua kalimah hasil daripada idgham ba sakinah pada mim. Ba dan mim ni dua huruf yang sama makhraj. Apabila bertemu keduanya, dia sama makhraj tapi lain sifat. Sifat dia lain tapi makhraj sama. Jadi berlakulah idgham mutaqaribain. Okey. Irkab ma'ana. Asalnya irkab tapi jadi irkam ma'ana. Bila ba mati bertemu dengan mim, maka dimasukkan ba kepada mim. Jadilah irkam ma'ana. Rapat mulut. Okey. Dan didengungkan. Yang terakhir yang ketujuh, nun musyaddadah hasil daripada idgham lam ta'rif pada nun. Kan lam ta'rif ni lam isim ma'rifah, alif lam apa? Alif lam syamsiah. Maka dimasukkan lam tu kepada nun terus. Maka nun itu pun diletakkanlah sabdu. Maka ini level yang ketujuh. Kata bukan level ketujuh. Maaf. Ini adalah keadaan yang ketujuh, nun dan mim musyaddadah. Habis. Tengok muka surat 330. Apa yang di kitab. Rupanya sebenarnya hukum mim dan nun sakinah ni sebenarnya mudah je. Jumpa mim dengan nun bersabdu, jadilah dia wajibul gunnah. Tapi tengok dia punya huraian dia. Lebih detail, lebih terang. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Diperincikan seperinci-perincinya. Jadi boleh jadi 1,5 jam mengajar pun tak habis lagi ni. Teruskan. Muka surat 330. Yang baru join, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, kita teruskan. Muka surat 330. Gunnah
ataupun dengung yang terdapat pada nun sakinah, nun yang mati, ataupun tanwin yang diidghamkan sebagai idgham naqis. Ini nun sakinah ataupun tanwin yang diidghamkan. Contoh, asalnya min walin, min. Tapi nun mati bertemu dengan waw berlaku idgham. Miu walin. Ini gunnah yang level yang kedua. Gunnah kan tadi cerita ada dengung, dengung Dengung ni kan kita cerita ada lima martabat. Martabat pertama iaitu gunnah dengung pada nun dan mim yang bersabdu. Nun mim bersabdu tu level pertama. Level yang kedua idgham. Idgham apa? Idgham naqis lah. Kalau idgham kamil tadi dia ada sabdu dah. Idgham naqis. Miwalin wa yatima wa asira. Dengar juga yaku, tapi dia level yang kedua. Level yang ketiga gunnah yang terdapat pada nun sakinah ataupun tanwin dan mim sakinah yang diikhfakan. Jadi level yang ketiga ni dengung ikhfa. Ia berlaku dalam tiga keadaan, iaitu ikhfa nun sakinah atau tanwin pada salah satu daripada huruf ikhfa. Qul man kana suburan kathira. Ataupun ikhfa mim sakinah pada ba wa tuzakkihim biha. Ini pun ikhfa juga, tapi ikhfa syafawi. Ikhfa juga. Yang ketiga ikhfa mim sakinah maqlubah. Contoh nun mati bertemu dengan ba, iklab lah maknanya, iklab. Yumbitu lakum, tapi dia dikira sebagai ikhfa juga, iaitu menyembunyikan mim sakinah. Sami'an basira. Okey, itu dengung yang ketiga iaitu dengung ikhfa. Yang keempat gunnah ataupun dengung yang terdapat pada nun mati ataupun tanwin pada mim yang mati yang diizharkan. Tetap ada bunyi dengungnya tu. Walaupun dia izhar, tapi dengungnya setengah harkat. Jadi sikit lagi lah. Man utiya. Nampak? Ada dengung sedikit. Bukan. Man utiya. Jangan baca terkejut-terkejut. Kalau terkejut-terkejut tu namanya, nanti mati terkejut nanti. Itu tak ada dengung. Sedangkan nun tu ada dengung sikit. Okay? Mim tu pun ada dengung sedikit. Man utiya aliman hakima. Lam yatubu. Itu dengung yang keempat. Dengung yang kelima, gunnah yang terdapat pada nun dan mim yang berbaris. Contoh, ada sikit sangat. Wa nasiya wa makara ada wa makara, tapi itu dah sikit sangat dah, hujung-hujung dah. Okey, boleh ulang balik tak 5 martabat gunnah tadi? Yang pertama mim dan nun bersabdu, yang kedua dengung idgham, yang ketiga dengung ikhfa, yang keempat dengung nun dan mim yang mati, yang kelima nun dan mim yang berbaris. Habis. Kesimpulan, gunnah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu asliyah dan far'iyah. Dengung pun rupanya ada pecahan lagi. Ada yang asli, ada yang furu'. Yang asliyah iaitu gunnah asli yang terdapat pada nun dan mim. Gunnah asliyah juga dikenali sebagai gunnah naqisah. Ia berlaku pada nun ataupun tanwin dan mim yang diizharkan serta nun dan mim yang berbaris. Jadi gunnah asli itu memang sifat yang ada pada nun dan mim itu. Itu namanya gunnah asli. Semula jadi yang ada pada dua huruf itu. Jangan ingat nun dan mim ni tak ada. Orang kata sebab dia kata sifat yang ada pada mim dan nun. Okey. Yang kedua gunnah far'iyah. Gunnah yang dibaca dengan kadar dua harkat. Gunnah far'iyah juga dikenali sebagai gunnah sina'iyah ataupun gunnah kamilah yang berlaku pada nun bersabdu dan mim bersabdu. Nun dan mim
nun ataupun tanwin dan mim yang diidghamkan, serta nun ataupun tanwin dan mim yang diikhfakan. Jadi yang dengung ikhfa, dengung idgham, dengung wajibul gunnah itu namanya gunnah far'iyah. Gunnah asliyah memang sifat yang ada pada mim dan nun itu walaupun dia mati dan dia berbaris. Baik, perhatian surat 332. Syekh Mahdi bin Muhammad bin Yusuf Al-Harrazi telah menyebut dalam kitabnya Bughyatul Murid min Ahkam Tajwid bahawa para ulama berselisih pendapat mengenai kadar harakat gunnah. Jadi kita bagi kepada 3 golongan. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa gunnah dibaca dengan 2 harakat. Inilah pendapat yang masyhur. Ada yang kata pula yang kedua tu mengatakan bahawa gunnah dibaca dengan kadar 1,5 harakat. Pendapat ini boleh diamalkan pada bacaan-bacaan secara hadar. Secara yang bacaan laju tu boleh buat 1,5 harakat. Setengah ulama mengatakan bahawa gunnah dibaca dengan kadar 3 harakat pula. Yang ini lagi lama. Disebut dalam kitab Mawahib bahawa kadar gunnah itu kurang daripada 2 alif. 2 alif tu maknanya 4 harakat. Maknanya bila kurang daripada 4 harakat, 3 harakat lah. Dan lebih daripada 1 alif iaitu 2 harakat. Pendapat ini harus juga boleh diamalkan pada nun yang bersabdu dan mim bersabdu sahaja. Jadi pada nun dan mim sabdu ni orang kata dibolehkan untuk lebihkan sedikit kadar dengungnya. Biasanya kadar dengung tu 2 harakat. Tapi boleh juga kalau pada mim dan nun bersabdu ni dilebihkan jadi 3 harakat. Lamakan sedikit. Jadi rupanya pendapat tu dibolehkan. Maknanya pandangan yang kata 3 harakat tu dibolehkan. Faham? Tapi dengung yang ikhfa, idgham tu tak boleh 3. Dia 2 je. 2 sahaja. Yang nun dan mim sabdu sahaja yang boleh 3. Ulama tajwid mengatakan bahawa gunnah terdapat pada nun sakinah ataupun tanwin yang diikhfakan terbagi kepada 2 keadaan iaitu tarqiq dan tafkhim. Ini dengung-dengung ni. Dengung tarqiq apabila berjumpa dengan huruf istifal. Tu saya dah cerita dah. Dalam praktik kita, masa kita mengaji Al-Quran, 3T tu, mana dengung-dengung yang jumpa huruf istifal, kita akan senyum. Jadi nipis. Tarqiq tu maksudnya nipis. Kemudian yang kedua, gunnah, surat 334, gunnah yang dibaca tafkhim, yang dibaca tebal apabila selepasnya ada huruf isti'la. Contoh-contoh yang didatangkan tu. Okey? Berkata Syekh Ibrahim Samannudi dan baik itulah, dan alif mengikut huruf sebelumnya sama ada tarqiq ataupun tafkhim, dan sebaliknya berlaku pada gunnah iaitu mengikut huruf selepasnya. Jadi dengung tu dia berbeza. Dengung ni tak sama semua. Dengung ni melihat kepada huruf selepasnya. Kalau jumpa dengan huruf istifal maka dengungnya senyum, nipis. Kalau jumpa dengan huruf isti'la, mulut kita kembung sedikit kerana nak menebalkan, mentafkhimkan gunnah itu. Kita tengok gunnah jadual surat 335 terbagi kepada 2. Ada far'iyah dan ada yang asliyah. Yang asliyah tu yang hukum izhar syafawi, izhar halqi. Itu gunnah asliyah. Gunnah yang far'iyah ni yang banyak ni. Ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Idgham pula ada idgham bi gunnah, ada idgham mislain. Kemudian ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi pula. Tafkhim, ada yang tarqiq. Ikhfa tu ada yang tebal, ada yang nipis. Apabila dia berjumpa yang tafkhim yang tebal tu apabila jumpa dengan huruf-huruf isti'la. Dengung yang tarqiq apabila dia jumpa dengan huruf-huruf istifal. Habis. Okey. Semua setakat ni faham ke faham semua? Mudah-mudahan faham lah ya, insya-Allah nah. Terima kasih Puan Norizi Tahrifin, dia rajin buat nota catatan sikit. Mana yang dia dengar, dia faham, dia tulis balik dan dia sharekan di ruang komen. Alhamdulillah. Okey. Itu yang dapat saya kongsikan pada petang ni, insya-Allah. Untuk praktikalnya, kita akan amalkan ataupun kita akan baca dalam Quran 3T setiap petang jam 2 suku ni lah. Cuma hari ni hari Rabu kita fokuskan kepada perbincangan kitab tajwid kita. Kitab tajwid kita jilid yang pertama sudah hampir-hampir habis dah, tapi masih lagi banyak juga lagi, tapi nak habis jugalah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau kita dapat khatam ni masya-Allah, kita rasa orang kata puas hatilah sebab kitab tebal ni kita berjaya khatamkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berjaya khatamkan sabar sampai habis ni,
InsyaAllah boleh jadi alim, alim tajwid lah. Tapi dalam masa yang sama kena terus praktik. Okey, akan datang kita akan sambung di muka surat 336 hukum mim sakinah, mim yang mati pula. Boleh ke boleh semua? Terima kasih saya ucapkan kerana sabar sehingga ke saat ini dalam pengajian tajwid Al-Quran kita. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan, kita dapat bertemu dengan Ramadan. Aktiviti bulan Ramadan ni saya belum ada perancangan apa-apa lagi. Sebab agak keletihan juga sebenarnya mengajar ni setiap hari. Nanti tambah-tambah pula sekarang ni nak kena jemput anak, hantar anak ke sekolah apa semua. Jadi letih. Anak 4 orang. Yang sekolah berapa orang? Ya, 2, 3. Yang 3 orang. Lagi 3 orang dah masuk asrama dah. Tapi agak letih jugalah nak kena ambil sebab dia masa tak sama. Jadi kelang kabut nak mengambil jemput tu tambah-tambah pula sekarang ni musim agak panas juga cuaca kita. Jadi letih. Jadi insya-Allah lah apa pun saya akan maklumkan perkembangan berkenaan dengan pengajian Al-Quran kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang banyak menyokong. Doakan saya semoga istiqamah dapat terus berkongsikan ilmu-ilmu Al-Quran kepada tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian. Mohon ampun andai salah silap sehingga dipertemukan dengan Ramadan dan dihimpunkan kita di syurganya insya-Allah. Semoga mendapat syafaat Al-Quran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup, boleh sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.